Okay, the answer is hippo, Hawaii, hula, happy, head, hands, and hips, and heart. And that's all. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan tajuk seni berfikir dalam Islam. Dalam tajuk ini, saya akan menerangkan bagaimana akal yang merupakan alat bagi proses berfikir mempunyai nilai kesenian dalam memahami dan menyampaikan risalah Islam. Pertamanya, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan seni. Menurut Kamus Dewan, kesenian bermaksud perihal seni yang berkaitan dengan seni, iaitu keindahan atau kehalusan. Konsep kesenian mengikut perspektif Islam ialah membimbing manusia ke arah konsep tauhid dan pengabdian diri kepada Allah SWT. Karya-karya seni dibentuk untuk melahirkan manusia yang benar-benar baik dan beradab. Seni seharusnya lahir daripada suatu proses pendidikan dan tak lari daripada batas-batas syariat. Telah sedia maklum bahawa keutamaan yang paling besar dan paling mulia ialah meraih keredaan dan pengabdian diri kepada Allah SWT secara total. Keduanya, manusia dianugerahkan Allah SWT akal yang amat berharga kerana membolehkan manusia melakukan aktiviti berfikir, memahami, menganalisis dan membuat pertimbangan sebelum menterjemahkannya kepada suatu bentuk tindakan. Dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat yang menyuruh manusia berfikir dan menggunakan akal. Syekh Yusuf Al-Qadrawi dalam kitabnya Al-Aqlu wa Al-Ilm fi Al-Quran merekodkan perkataan Al-Aqlu dalam Al-Quran dapat sebanyak 49 buah tempat kesemuanya. Manakala ayat afala taqilun yang bermaksud adakah kamu tak menggunakan akal disebut dalam Al-Quran sebanyak 14 kali dan berbagai maksud dan pengertian. Ayat-ayat sebegini jika diteliti umumnya menunjukkan kemurkaan Allah kepada golongan yang ingkar kepada Allah seperti golongan Bani Israel dan Ahli Kitab. Keingkaran mereka adalah disebabkan mereka tak menggunakan akal dengan baik, berfikir bertentangan dengan hukum akal, lantas tersasar daripada jalan yang benar, serta tidak konsisten dalam pendirian dan perlakuan. Aktiviti berfikir menjadi teras kekuatan terutamanya kepada Barat pada hari ini. Barat membudayakan amalan berfikir dengan menelaah, membincang, melakukan kajian dan menghasilkan karya serta bersikap terbuka kepada perbezaan. Namun, mereka terlalu bergantung kepada akal yang sifatnya terbatas dengan memisahkan agama atau rohani yang hanya berusi pada amalan atau ritual keagamaan saja, tidak pada cara berfikir dan kajian empirikal mereka dalam mencari kebenaran dan ilmu pengetahuan. Akibatnya, mereka jauh daripada pedoman wahyu dan cenderung melakukan kesalahan dalam berfikir. Seni berfikir yang pertama ialah berfikir kejadian alam dan ciptaan Allah SWT. Maksud tafakur dalam bahasa Melayu ialah renungan. Perenungan memikirkan sesuatu dengan bersungguh-sungguh dan sedalam-dalamnya. Islam mengajak manusia berfikir dan meneliti segala kejadian sekeliling dari langit, bumi, air dan pada diri manusia itu sendiri, sehinggalah pada penghidupan yang lain seperti binatang, tumbuh-tumbuhan serta semua dan Allah yang lain, seperti mana yang disistemkan untuk berkhidmat dan memberi manfaat kepada seluruh manusia. Antara yang dapat membekalkan manusia untuk mengenal Allah SWT dengan sebenar-benarnya atau makrifat ini ialah bertafakur pada ciptaan Allah dan tanda keagungannya di alam semesta ini. Firman Allah SWT dalam surah Al-Imran ayat 190 hingga 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Disebabkan itu, kita dapat perhatikan bahawa Allah SWT telah memuji golongan ulul albab, iaitu golongan yang berakal, kerana sentiasa mengingati Allah SWT. Sesungguhnya, bukti bahawa Allah SWT Isa terdapat pada semua perkara, pada alam yang luas terbentang sehinggalah sekecil-kecil molekul atom. Seni berfikir yang kedua ialah seni berfikir dengan kritis.
Pemikiran kritis ialah proses pemikiran yang bermula dengan proses menyoal kepada masalah bagi mendapatkan serta mempertingkatkan kefahaman. Pemikiran kritis menggalakkan individu menganalisis kenyataan dengan berhati-hati, mencari bukti yang sah serta kukuh sebelum membuat kesimpulan. Pemikiran kritis mendorong individu bersikap rasional seperti menakul secara kritis, malah dapat meneliti pengalamannya, menilai dan mengimbangi pelbagai pendapat dan idea sebelum membuat kesimpulan. Al-Quran juga menyalahkan budaya datang ke bukti, hujah atau dalil dalam satu isu dengan saranan hatu burhanakum, yang bermaksud datangkanlah bukti kamu. Wahyu yang pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW iaitu perintah memudayakan diri dengan ilmu pengetahuan melalui aktiviti Iqra, iaitu membaca, menulis, belajar dan mengajar. Manakala sikap serta kemahiran berfikir kritis pula sentiasa sinonim dengan mereka yang banyak menulis, membaca serta luas pengetahuannya. Manakala halangan pemikiran kritis wadah dirumus antaranya pemikiran khurafat, taklid, jumud, mengikut hawa nafsu, emosi, taksub dan sebagainya. Seni berfikir yang ketiga ialah berfikir secara Qurani. Berfikir mestilah berlandaskan wahyu Allah agar ia lebih dekat dengan kebenaran dan kefahaman tentang fitrah kejadian. Oleh itu, amalan berfikir secara Qurani membimbing umat Islam ke arah kebenaran yang hakiki. Sekiranya kita melihat dan mengkaji Al-Quran, kita pasti mendapati bahawa Al-Quran telah menggunakan gaya berfikir yang pelbagai. Setiap gaya tersebut disampaikan dengan baik dan efektif. Sebagai contoh, dalam surah Al-A'raf ayat 172, Allah memperkuatkan kepercayaan dengan persoalan, bukankah aku ini Tuhanmu? Keduanya berfikir dengan objektif. Ia bermaksud pemikiran yang berasaskan kenyataan atau fakta sebenar tanpa dikuasai atau dipengaruhi oleh perasaan atau prasangka. Di antara seruan Al-Quran dalam soal ini ialah ayat yang menyeru mencari bukti sebelum menghukum sesuatu, iaitu تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Jelas dalam ayat ini bahawa kita tidak menghukum sesuatu berdasarkan prasangka atau menghukum sesuatu berdasarkan perasaan. Ketiganya berfikir dengan positif. Al-Quran banyak mendorong manusia untuk berfikir secara positif. Di antara ayat yang menyeru manusia tidak berputus harapan daripada rahmat Allah SWT, iaitu يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Keempatnya, berfikir dengan hypothetical. Dia berfikir sebegini bertujuan meningkatkan intelek atau kemampuan berfikir manusia dengan menyatakan permasalahan ke arah kebenaran. Dengan gaya ini, kita akan dapat melihat bagaimana Al-Quran mampu meningkatkan tahap minda manusia kepada tahap yang terbaik. Sebagai contoh, ayat yang ditujukan kepada orang etis. Kelimanya, berfikir dengan rasional. Berfikir rasional bermaksud berfikir berdasarkan takkudan, berdasarkan timbangan akal yang wajar. Dalam Al-Quran, banyak ayat yang ditujukan ataupun gaya dalam menetapkan keesaan Allah SWT. Terusnya menetapkan bahawa Allah sahajalah yang berhak disembah. Keenam ialah berfikir dengan visual, iaitu kemampuan berfikir dengan menghubungkan dengan imej atau bayangan. Dalam Al-Quran, gaya berfikir sebegini banyak digunakan dalam ayat-ayat yang berkaitan situasi hari akhirat. Seni berfikir yang terakhir ialah seni berfikir untuk dakwah. Dakwah adalah berkaitan seni dan kepimpinan.
pendakwah perlu memahami tentang prinsip-prinsip berdakwah, mengetahui uslub serta teknik berdakwah serta latihan-latihan kemahiran untuk berdakwah. Justru itu, dakwah adalah satu bentuk seni perlu dipelajari. Sepanjang dalam dakwah, pendakwah memerlukan ilmu yang bermanfaat yang mesti dimiliki oleh mereka yang menyeru kepada Allah berdasarkan keterangan yang jelas. Kata Syekh Yusuf Al-Qadrawi yang berbunyi, adalah sesuatu kemestian para pendakwah untuk mempersiapkan diri dengan senjata-senjata, iaitu bekalan-bekalan yang tertentu sekiranya dia ingin memenangi peperangan menentang kejahilan atau al-hawa, iaitu kebatilan. Ada 3 bekalan dakwah, iaitu bekalan iman, bekalan akhlak dan bekalan ilmu. Syekh Yusuf Al-Qadrawi yang merupakan seorang ulama atau tokoh yang masyhur ini mengarang banyak kitab, dan antaranya ialah As-Saqafah At-Ta'iyah. Kitab ini asalnya merupakan sebuah kerja berkaitan dakwah. Kemudiannya beliau menaik taraf beberapa bahagian untuk dibukukan. Dari sinilah telah disenaraikan 6 ilmu yang perlu digarap oleh setiap Muslim. Yang pertama, ilmu agama atau As-Saqafah Ad-Diniyah. Ilmu agama paling penting atau fardu ain. Jadikan ilmu ini mengikut peraturan Allah, itu syariatullah dan sunnatullah. Ilmu yang terkandung dalam syariat Allah antaranya ialah Al-Quran dan Sunnah, dan kategori sunnatullah pula ialah antaranya fiqh, usul fiqh, akidah, tasawuf dan sistem-sistem Islam. Keduanya, ilmu sejarah, Al-Thaqafah Tarikhiyah. Tuan akan ilmu sejarah dalam kehidupan manusia, kerana manusia sentiasa perlu mengetahui dari pintu-pintu sejarah, kerana di dalamnya terkandung pengalaman, penjelasan dan pengajaran. Orang Islam mesti jadi orang yang boleh menilai masa silamnya dalam mencari dan memerhati kebenaran. Ketiga ialah ilmu sastra dan bahasa atau As-Saqafah Al-Adabiyah wal Lughawiyah. Ilmu ini dapat memimpin pertuturan manusia supaya selamat dan sejahtera. Laluinya, manusia dapat bertutur dengan bahasa yang betul, dapat difahami serta memahamkan masyarakat akan mesej yang mahu disampaikan. Bahkan, dengan penguasaan bahasa juga, ia dapat membuka dunia ilmu, merentas ketamandunan dan sempadan mangsa. Yang keempat, ilmu kemanusiaan atau As-Saqafah Al-Insaniyah. Tidak cukup para pendakwah sekadar memahami kehendak Allah yang bersifat Rabbani. Bahkan pendakwah dianjurkan untuk memahami sasaran dakwah itu sendiri, iaitu manusia. Antara ilmu kemanusiaan ialah psikologi, sosiologi, ekonomi, falsafah dan akhlak. Yang kelima ialah ilmu sains, As-Saqafah Al-Ilmiyah. Para pendakwah perlu memahami tuntutan-tuntutan ilmu sains, kerana ilmu sains termasuk dalam peraturan Allah melalui penciptaan alam ini secara tetap. Yang keenam, ilmu ahli semasa, As-Saqafah Al-Waqi'iyah. Umat Islam perlu mempunyai ilmu yang membolehkan mereka memahami realiti semasa secara saintifik dan bukannya sekadar persepsi yang rawak, supaya pendakwah itu mengetahui cara kehidupan dan bagaimana dunia itu berfungsi. Sebagai penutup, Islam merupakan agama yang memberikan kedudukan yang istimewa kepada akal. Dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat yang memerintahkan penggunaan akal dengan sebaiknya. Umat Islam hendaklah menjadikan amalan berfikir sebagai amalan harian, daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara akan menjadi natijah yang baik. Amalan yang berbesar ini akan melahirkan daya berfikir dalam masyarakat dan sudah pasti akan merancangkan lagi aktiviti kebaikan. Namun perlu diingat bahawa akan mempunyai batasan kepada tahap perubahan manusia, daya dan keterbatasan sistem berfikir yang dibangunkan. Agama mestilah menjadi petunjuk atau hidayah pada proses berfikir agar ia tidak melencong dari matlamat asal, iaitu mencari ridha Allah dalam setiap tindakan, bahkan dalam dakwah itu sendiri. Itu sahaja daripada saya. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu daripada Allah juga, tapi disandarkan kepada diri saya sendiri
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.